Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-7, tingkatan 4. Tajuknya adalah usaha ke arah kemerdekaan. Jadi apa yang kita akan fokuskan dalam video kali ini adalah kita nak belajar tentang subtopik 7.3, tajuknya adalah sistem ahli. Jadi apa ini sistem ahli? Alright, so mungkin ada yang dah belajar sistem ahli dan mungkin dia tak faham sistem ahli ni macam mana cikgu. Sebab saya selalu dengar sistem ahli tapi saya tak faham sistem ahli ni macam mana. Alright, jadi sistem ahli adalah satu organisasi yang sangat penting pra-kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan. Kalau tak ada sistem ahli, susah untuk kita mencapai kemerdekaan. Jadi apa sebenarnya sistem ahli ni, sir? Jom kita belajar, alright? Jadi, latar belakang sebelum penubuhan sistem ahli ini adalah kita tahu ianya adalah berlaku sebelum kita merdeka. Sebelum kita mencapai kemerdekaan. Jadi, sebelum kita mencapai kemerdekaan, di situlah di mana British sedang mengalami satu fasa yang mana dia perlu untuk menjalankan dasar dekolonisasi. So, apa itu dasar dekolonisasi? Alright? Jadi dasar dekolonisasi ini adalah satu tindakan yang ingin dijalankan oleh British untuk memberikan kemerdekaan ataupun membenarkan tanah-tanah jajahan mereka untuk berkerajaan sendiri secara beransur-ansur. Maksudnya semua tanah-tanah jajahan British yang pernah ada, dia kena bagi kemerdekaan. Kenapa dia nak bagi kemerdekaan? Bukankah dia dah orang kata dah seronok menjajah? Sebab dapat arahan daripada PBB. Selepas Perang Dunia Kedua, PBB ingin menghapuskan semua aktiviti penjajahan di dalam dunia ini. Jadi dia telah wujudkan satu piagam, satu arahan dinamakan sebagai Piagam Atlantik, di mana setiap negara-negara penjajah, bukan British je, British, Belanda, Jerman dan sebagainya, mereka kena membebaskan tanah-tanah jajahan mereka dan berikan kemerdekaan kepada negara-negara tersebut. Okey, dan rancangan pemberian kemerdekaan inilah kita panggil sebagai dekolonisasi. Jadi ini merupakan, sistem ahli ini merupakan salah satu cara untuk British memberikan kemerdekaan ataupun dasar dekolonisasi British kepada kita. Alright. Jadi apa lagi yang kamu kena tahu tentang latar belakang sebelum kita tubuhkan sistem ahli? Dalam pentadbiran British pada waktu ini, kita ataupun British mempunyai masalah ataupun kita mempunyai masalah. Orang kata pentadbiran di dalam kerajaan British tu kekurangan pegawai tempatan. Tak ada pegawai-pegawai daripada orang Melayu, Cina dan juga India. Kebanyakannya adalah pegawai-pegawai British sahaja. Jadi pada waktu inilah Dato' Onn Jaafar yang merupakan antara pemimpin-pemimpin tempatan pada waktu itu meminta ataupun memberi candangan kepada British supaya menambah lebih peluang pentadbiran atau peluang pekerjaan kepada orang-orang tempatan untuk menjadi pemimpin dalam kerajaan. Kenapa? Sebab kan tadi kita belajar dasar dekolonisasi, bila British nak bagi kita merdeka, British akan keluar daripada negara kita, betul? Bila dia akan keluar, dia mesti cari pengganti kepada mereka yang akan menguruskan negara ini. Jadi British tak boleh tinggalkan negara kita macam tu saja. Dia kena cari pengganti. Siapa nak gantikan aku lepas ni? Siapa nak gantikan aku bila aku dah balik pergi negara aku nanti? Jadi pada waktu itulah sistem ahli ini dicadangkan. Alright, di mana pada waktu ini dalam kerajaan tempatan, dalam pentadbiran tak ada pegawai-pegawai tempatan, tak banyak. Orang kata pemimpin-pemimpin tempatan. Jadi dalam proses kita nak memberikan kemerdekaan, British nak berikan kemerdekaan, di situlah Dato' Onn Jaafar cakap tambah lebih banyak orang bekerja dalam kerajaan. Dan di situlah tertubuhnya sistem ahli. Okey. Jadi apa sebenarnya sistem ahli ni? Dia membawa kepada pembentukan sistem ahli. Jadi kita akan pergi lebih detail tentang sistem ahli ni. Jadi apa itu sistem ahli sebenarnya? Tadi cerita pasal dekolonisasi lah, pasal kurang pegawai lah. Jadi ianya merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi kita punya main utama, kita nak merdeka, betul? Bila kita nak merdeka, kita nak, orang kata British nak bebaskan negara kita, dia akan balik pergi negara dia. Jadi dia nak kena cari pengganti ke dalam negara kita. Jadi British tak boleh pilih orang seberangan. Alright, dan pemimpin-pemimpin tempatan pada waktu itu
pada waktu itu tak ada pengalaman nak jadi menteri, nak jadi pemimpin, nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Tak ada seorang pun pernah menjadi, orang kata, pernah menerjui negara pada waktu itu. Sebab kita dah duduk dalam penjajahan lebih beratus-ratus tahun. Jadi sistem ahli inilah salah satu, orang kata, organisasi latihan kita panggil. Alright, untuk yang mana ahli-ahli yang ada dalam sistem ahli ini, mereka akan berlatih. Macam mana nak jadi menteri, macam mana nak memimpin negara, macam mana nak jadi Perdana Menteri, macam mana nak jadi ketua menteri. Supaya nanti bila British dah keluar, mereka-mereka inilah yang akan menerajui negara. Itu maksud dia. Sistem latihan untuk melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran atau kerajaan. Okey. Jadi anggota dalam sistem ahli ni adalah beberapa anggota daripada Majlis Perundangan Persekutuan atau MPP yang diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Maksudnya ada beberapa pemimpin-pemimpin dalam kerajaan yang dipilih, alright, untuk menerajui beberapa portfolio. Nanti kita akan belajar dalam video yang akan datang apa jenis-jenis portfolio ini semua. Okey. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk, masa saya cakap tadi, memberi latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. British nak keluar, kena ada orang ganti. Jadi sebelum ada orang ganti, kena latih dahulu. Dia senang cakap macam sistem intern lah. Kalau kita nak kerjakan, kita pergi intern. Ataupun kita latihan, rehearsal kita panggil. Jadi merupakan, kamu boleh bayangkan ini analogi kan? Ini adalah sistem rehearsal kepada kerajaan. Rehearsal untuk mentadbir negara. Lebih kurang macam tu. Okey? Dan tarikh pelaksanaannya adalah bermula pada April 1951 sehingga Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan, yang kita akan belajar pada bab yang ke-8. Yang mana lepas kita buat sistem ahli, bab yang ke-8 kita akan belajar tentang pilihan raya, yang mana kita baru official nak pilih siapa yang akan jadi pemimpin yang akan menerjui negara. Jadi ini merupakan, kita panggil sebagai latihan sahaja. Jadi dalam masa 1951 sampai 1955, dalam 4 tahun macam tu, pemimpin-pemimpin negara ini akan berlatih. Macam mana nak jadi menteri pelajaran, macam mana nak jadi menteri kesihatan, macam mana nak menjadi menteri ekonomi dan sebagainya. Alright. Tetapi ada beberapa portfolio yang masih lagi dikekalkan di bawah British. Maksudnya ada portfolio yang British nak pegang, masih lagi nak pegang. Sebab ini cuma latihan, British tak nak bagi lagi. Dia masih lagi nak pegang. Ada beberapa portfolio ataupun jabatan. Maksudnya ada beberapa jabatan yang dah diberikan kepada penduduk tempatan untuk mereka pegang. Ada jabatan yang masih lagi dipegangkan oleh British. Contohnya, hal ehwal ekonomi, British tak nak lepaskan lagi. Dia masih lagi nak letakkan pegawai dia. Perindustrian dan perhubungan sosial, masih lagi British nak pegang. Dia tak nak bagi kat penduduk tempatan. Dan juga perumahan dan kerja raya. Jadi 3 portfolio ini masih lagi dipegang oleh pegawai British. Tapi portfolio yang lain, macam portfolio pendidikan, Menteri Pendidikan, portfolio kerja raya, bukan kerja raya, portfolio contohnya dalam negeri, portfolio kesihatan, orang kata pembangunan, semua itu diberikan kepada penduduk tempatan untuk mereka berlatih macam mana jadi, orang kata, pemimpin dalam bidang-bidang tersebut. Nampak kat situ? Jadi itu adalah latar belakang tentang apa sebenarnya sistem ahli ini. Alright? Jadi dalam video yang akan datang kita akan belajar pula tentang siapakah ahli-ahli yang ada dalam sistem ahli dan apa ciri-ciri sistem ahli ni sebenarnya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang apakah kepentingan. Penting ke untuk kita buat sistem ahli ni? Kalau tak ada sistem ahli, tak boleh ke? Itu kita akan belajar dalam video yang akan datang. Alright? Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi untuk kita bincangkan bersama dengan saya, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Okay? Itu saja. Bye!